menangani masalah rogok dan jenayah seks. Jadi dengan pendekatan Quran ini saya merasakan bahawa dia akan mendapat mengurangkan atau menyelesaikan masalah rogok. Ini satu cadangan. Apa jawab kita? Kita akan menubuhkan dulu Suruhanjaya untuk mengkaji sesuai ataupun tak sesuai. Boleh nak kaji perintah Tuhan. Siapa kita untuk mengkaji perintah Allah? Ini yang dikatakan manusia yang bukan hamba. Manusia yang hamba, Allah bagi ke, Allah tak bagi ke, saya terima. Allah suruh buat, saya buat. Allah tak bagi buat, jangan buat. Senangnya hidup sebagai hamba. Bila manusia tidak merasakan diri dia hamba, maka dia akan bantah, dia akan cabar, dia akan lawan. Bila dia bantah, cabar dan lawan, maka bala dan bencana akan sampai kepadanya. Baik, kemudian tadi bila orang itu zalim, jangan bantah dia, jangan lawan dia. Yang mana perintahnya okey, ikut. Yang mana perintahnya tak okey, jangan ikut. Sabar saja. Di hari kiamat nanti baru kamu minta dan dakwanya di hadapan Allah. Lebihkan seseorang atas seseorang lain pada jawatan. Sesungguhnya telah dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya sebelum Nabi wafat. Akan berlaku selepas daripada wafat baginda, dilebihkan seseorang atas seseorang yang lain pada memberi jawatan dengan jalan yang menyalahi syarak. Selepas Nabi wafat, kata Rasulullah, orang akan melantik seseorang bukan lagi mengikut pilihan Tuhan, pilihan agama. Yakni apabila pemerintah negeri mau mengangkat seseorang yang berjawatan hakim atau apa-apa kerja syarak, maka diangkat akan orang yang tiada layak menanggungnya kerana bukan ahlinya. Maka rosaklah bidang kehakiman. Habis rosak, tuan-tuan. Kita pun naik takutlah sekarang ni. Orang duk perhatikan kita. Macam-macam rupa pasien nak pergi mahkamah ni. Ya, kita ingatkan orang perempuan je yang bertudung lingkup, lelaki-lelaki pun seram macam-macam pesen. Sebab tak pakai purdah je pergi mahkamah. Dibatal saja. Oh, ditolak. Oh, ditolak. Oh, tak sesuai. Saksi tak sesuai. Ditolak. Itu macam mana hak sesuai? Lama-lama jadi apa kes ni, tuan-tuan? Orang pun pedak nak ikut lah. Orang tak pedak lah. Orang lain duk suka persona je. Habis cerita abad ni, habis tak ada apa. Ni, habis rosak ni dia kata ni. Kemudian katanya lagi, tetapi dipilihnya dan dilebihkan dan didahulukan orang daripada orang lain kerana kerabatnya, kaum kerabatnya, atau kerana taulan handai yang dikasihnya, atau orang itu dapat ditumpang kayanya dan sebagainya. Maka itulah yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita, seperti mana yang tersebut dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Musa At-Tirmizi. Hadisnya begini. An Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satarawna satarau atharah ba'di asaratan wa umuran tunkirunaha. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi adalah Nabi bersabda bahawasanya sekalian kamu kelak akan melihat selepas daripada matiku akan perbuatan melebihkan seseorang daripada yang lain yang menyalahi syarak, dan sekalian kamu akan melihat perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang engkar sekalian kamu akan dia. Bila dilantik yang bukan ahlinya, kamu akan melihat banyak kemungkaran yang akan berlaku. Hadis yang kita baca ni, tuan-tuan, juga adalah hadis sahih. Kemungkaran akan banyak berlaku apabila dilantik orang yang bukan ahli untuk memegang jawatan. Banyak kerosakan, kemusnahan akan berlaku. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tahap kemiskinan. Hari ini kita ada sebut tentang garis kemiskinan. 1000 ke bawah tu semakin. 1000 ke atas tu luar daripada garis kemiskinan. Adakah agama Islam menetapkan garis kemiskinan itu? Islam pernah tak meletakkan limit dia berapa? 1000 ke atas kaya,
sederhana, mampu. 1,000 ke bawah semakin. Islam tak pernah letak macam itu. Islam meletakkan miskin tu apa? Perbelanjaan dia mengatasi pendapatan. Kalau saya 1,000, saya ada seorang isteri, pendapatan saya sebulan 1,000. Rumah yang saya duduk adalah rumah yang tak disewa, pasal rumah arwah pak saya. Saya hanya naik motosikal, kereta tak payah. Sebab apa? Sebab saya kerja senang, tak payah pergi jauh-jauh. Apa pun tak ada, anak tak ada. Saya dengan isteri saya saja, 1,000 pendapatan. Adakah saya miskin? Tidak. Pasal cukup. Tapi kalau saya harga gaji saya 1,800, anak 7 orang, 3 masuk universiti, 4 mengaji sekolah, sewa rumah kena bayar. Sewa universiti tak dapat pinjaman, tak dapat beasiswa, 300 sebulan kena hantar. 3 anak 900, sewa rumah 200, 1,100. Anak-anak yang hak sekolah menengah, sekolah rendah ni belanja makan minum 200, dah 1,300. Duit api ayak lagi 100, 200, dah 1,500. Beli beras, beli kopi, beli susu lagi tak 300. Nak simpan lagi dalam beg, ubat sakit demam lagi, motor rosak lagi, agak-agak 1,800 cukup lah. Tak cukup. Adakah dia miskin? Tapi dengan sebab dia keluar daripada gaji dia 1,000, dia 1,800, orang tak bagi bantuan kat dia. Pasal apa? Pasal hang 1,800. Sedangkan dia 1,800 pun anak ramai, 7 orang. Anak universiti pandai-pandai belaka. Anak nak sekolah, uniform sekolah, buku teks sekolah, yuran sekolah, tambang nak pergi sekolah, makan minum di sekolah. Lah bukan boleh makan kat kantin dah, duk cerik saja. Banyak belanja, 1,800 tak cukup. Tapi tak sampai bantuan pada dia. Pasal apa? Pasal dia gaji 1,800. Sebab tu tuan-tuan, kadar garis kemiskinan ni bukan boleh dilihat kepada jumlah gaji, dilihat kepada jumlah tanggungan dia. Tapi tak dapat. Anak duk ngaji universiti, isi borang bawa semua ni minta bantuan kuku nak dapat. Bawa borang, bawa CJ pengesahan, surat pengesahan daripada you dia yang mengatakan anak dia mengaji. Bawa jumpa pegawai. Kok boleh dapat pinjaman. Kita akan proses dulu pinjaman ini kerana setakat ni banyak permohonan-permohonan yang masuk ni. Saya harap encik sabarlah untuk anak encik ni. Sampai bila saya boleh sabar ni encik? Mungkin dalam 2 bulan kita akan tolonglah. Saya harap encik sabarlah. Selepas 2 bulan kita akan hubungi encik. Encik tak payah datang ke